Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di YouTube saya dan terima kasih banyak juga kerana telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenan, tekan butang itu sekarang. Sahabat, hari ini saya nak berbincang ataupun nak bercerita secara santai kepada anda tentang beberapa perkara. Yang pertama sekali bahawa semuanya berkaitan buku ni. Buku yang saya dan juga tim terbitkan. Ini bukan kesemuanya, ada lagi di sini. Kita ada lebih daripada 100 judul buku-buku yang telah kita terbitkan. Tetapi kita menghadapi masalah krisis cash flow yang sangat berat untuk kita teruskan perniagaan kita ni. Saya ingat tahun 2015 waktu kita mula-mula daftar syarikat ni, saya mempunyai pelbagai idea. Mula-mula kita terbitkan dulu buku Asas Ilmu Hadis untuk Pelajar Sirah. Kita terbitkan buku ni, Asas Ilmu Hadis untuk Pelajar Sirah. Tapi waktu tu tak banyak sambutan. Orang pun tidak mengenali siapakah Syahabuddin Ahmad. Kemudian kuliah-kuliah saya juga masih berada di sekitar kawasan-kawasan terdekat sahaja. Jadi buku tu tidaklah berjaya dijual secara meluas. Tetapi kemudian sebagai seorang penulis, saya terus menulis dan hantar manuskrip saya ke banyak syarikat penerbitan. Majoriti syarikat-syarikat menolak buku saya daripada diterbitkan. Adalah satu dua syarikat yang mahu menerbitkan dan mereka menerbitkan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa buku saya tidak layak untuk diterbitkan. Tetapi akhirnya mereka terbitkan dengan nama company yang lain, nama penulis yang lain. Sahabat-sahabat, apabila seorang penulis tidak berjaya menerbitkan buku dia, saya ada beberapa judul waktu ketika itu, waktu tu saya nak terbitkan judul ini, Benarkah Nabi Muhammad buta huruf? Tapi itulah, kajian dilakukan dengan teliti, habis duit banyak, tapi sambutan tidak ada pada waktu ketika itu. Bukan sambutan sahaja, saya tidak mendapat sokongan. Sehinggalah saya menukar sedikit cara bisnes saya. Saya nak translate buku-buku, kemudian hantarkan kepada penerbit dan saya berharap penerbit-penerbit itu akan menerbitkan buku-buku saya. Tetapi apabila buku telah berjaya diterjemahkan, penerbit-penerbit berkenaan tidak pula bersedia untuk terbitkan disebabkan waktu ketika itu orang lebih suka buku-buku yang ada kaitan cinta dan cintun. Saya mengeluh bersama dengan isteri saya dekat dalam satu ruangan, meeting room. Dia sebut satu perkataan yang cukup menarik. Dia kata, kalau orang tak nak terbitkan kita punya buku, kita terbitkan buku kita sendiri. Kalau orang tak nak cetak buku kita, kita cetak buku kita sendiri. Bila dia sebut perkataan itu, saya terus dapat idea POD, print on demand. Saya balik ke rumah, saya terus cetak buku Sunnah versus Bid'ah. Mana buku dia? Buku yang nipis sahaja. Ni yang ni. Sampai sekarang buku ni masih nipis lagi. Buku Sunnah versus Bid'ah. Buku ni asalnya cetakan daripada printer biasa saja. Cetakan daripada printer rumah yang kosnya tinggi. Tapi saya cuba cetak dengan keadaan bentuk buku. Saya tak nak style photostat biasa, tak nak. Saya nak buat bentuk buku. Jadi konten dalam saya print hitam putih, kemudian luar tu saya pakai glossy paper yang untuk gambar tu. Sebab tu orang yang awal-awal beli dulu tahun 2015 tu, cover buku tu dia melekat. Dan lebih kurang dalam tempoh 1 hingga 6 bulan, warna dia akan pudar. Tapi itulah yang berlaku, saya buat. Dan Alhamdulillah, pada ketika itu mula ada sambutan. Sikit demi sedikit, tak banyak. Tapi sikit demi sedikit, saya dapat terbitkan. Sehingga kita dapat terbitkan pada waktu tu, kita cetak buku Benarkah Nabi Muhammad buta huruf ni, yang setebal ini. Kemudian, saya mula membeli mesin-mesin yang kecil-kecil. Saya beli printer-printer yang laser printer yang lebih laju dan banyak laser printer. Kemudian ada yang tank kat luar, printer tank kat luar tu. Saya beli printer tank kat luar tu dan ada sahabat-sahabat kita juga bantu. Sehinggalah kita berkembang sedikit demi sedikit, kita boleh membeli printer besar. Dan musibah besar lagi apabila berlaku banjir tahun 2021 2021. Bila berlaku banjir pada waktu ketika itu, mesin-mesin saya kena air. Majoriti mesin saya dah rosak. Padahal sebelum itu kita berjaya terbitkan ni banyak buku. Benarkah Nabi Muhammad buta huruf, Sunnah versus Bid'ah,
Ni, buku Al-Hikmah Ustaz Abdul Razak. Bukan buku saya, buku Ustaz Abdul Razak. Buku Badar. Buku Fatwa Jordan Sains dan Perubatan. Yang ni apa dia, Dr. Naqib Hamdan. Rumit dulu dekat Mesir. Salat Musafir. Ni Ustaz Abdul Qadir Sahak, Jabatan Mufti. Benarkah merokok tidak haram? Ni saya tulis sendiri. Ni buku Ustaz Imran Ahmad, Merawat Penyakit Was-Was. Soal jawab berkaitan akikah. Ini Ustaz Abdul Qadir. Ni Ustaz Zainuddin Hashim. Ini Ustaz Abdul Razak. Ini buku yang saya tulis, Suara Tanpa Bicara. Buku ni cepat. Bila saya ada mission-mission yang cepat ni, saya tulis sahaja. Saya dapatkan ISBN, saya bagi dekat editor saya uruskan dan akhirnya kita dapat terbit. Sekejap je. 1 hari 2 hari siap. Kalau ISBN laju-lajulah. Nampak? Kita buat terjemahan Syu'abul Iman. Ini terjemahan yang pertama sebelum ada terjemahan daripada syarikat-syarikat lain. Buku saya membongkar salah faham agama. Aku mahu bertaubat tetapi, buku Dr. Kamilin Jamilin. Buku Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid yang Dr. Kamilin Jamilin bagi kata pengantar, dia terjemahkan oleh Ustaz Daud Tetuan. Tata cara wuduk dan tayamum, buku saya. Banyak buku lagi ni. Banyak buku-buku ni. Buku-buku ni kita terbitkan dengan mesin yang kecil. Mesin yang harga dia murah tetapi kos dia tinggi. Kos setiap helai itu tinggi. Cuma kita buat juga kerana fokus kita adalah memandaikan umat dengan ilmu. Projek kita jelas, iaitu memandaikan umat dengan ilmu. Kalau nak pandai dengan ilmu tak boleh dah. Melainkan awak kena ada buku. Walaupun ya ada ibu. Kita buat ibu. Walaupun kita ada virtual book macam Pustaka Asyamilah. Kita ada yang ni semua. Tetapi masalah yang berlaku ialah kita tak dapat untuk nak survive. Saya dah sampai tahap maksimum. Mesin kosnya meningkat. Harga kertas naik setiap minggu. Seminggu beberapa kali naik. Sampai harga buku kita pernah tukar. Daripada harga 35 kita naik pada harga RM46.30. Daripada harga buku RM25 jadi RM30. Ada harga buku RM65 jadi RM85. Ia semua berkaitan tentang kos yang meningkat. Harga kos yang meningkat. Sehinggalah akhirnya minggu ini kita umumkan kita hanya menjual buku-buku yang kita cetak saja. Ini buku ni saja. Daripada banyak-banyak buku judul yang ada tu, yang kami mampu untuk jual sekarang hanya 16 judul. Ini 10 judul. Judul ini sahaja. Judul-judul ini sahaja yang kami akan jual. Sebabnya judul-judul ni ada ready stock. Kami hantar kilang, cetak 1000 naskah dan judul-judul ni ada stok. Jadi kalau sahabat-sahabat nak dapatkan judul-judul ni, anda boleh terus WhatsApp saya ataupun WhatsApp nombor staff saya ataupun terus pergi ke Shopee. Dapatkan buku-buku ni di Shopee. Dan saya pun terpaksa pindah daripada tempat sekarang ke tempat lain disebabkan kos yang melambung seperti ini. Jadi itulah sahabat-sahabat saya nak kongsikan kepada anda. Sebenarnya ia adalah satu kekecewaan yang berlaku dalam diri saya. Saya kecewa sungguh dengan situasi yang berlaku hari ini. Kita perlu survive, perlu terus bergerak untuk memastikan orang sentiasa ada buku. Dalam keadaan krisis yang cukup berat ni, insya-Allah kita usaha lebih baik. Saya berhajat supaya kita dapat hantar ke kilang untuk ready stock kita ni, judul-judul kita ni. Tapi hampir mustahil buat masa ni sebab kos untuk hantar kilang lebih daripada 200,000. Untuk semua judul-judul ni, kita ada 100 lebih judul, lebih daripada 200,000 untuk kita nak pastikan buku-buku ini dicetak oleh kilang dan kita boleh berniaga dengan baik. Sebab saya dah tak mampu untuk nak cetak dengan cetakan sendiri. Jadi POD lah, print on demand. Jadi sahabat-sahabat yang nak support, saya cadangkan anda untuk support dengan membeli buku-buku kita. Support saya dengan membeli buku-buku saya, buku-buku yang ready stock. Saya letak link dekat bawah untuk semua buku ready stock saya. Anda boleh beli buku ready stock ni, beli kat Shopee boleh, dan juga boleh juga beli terus daripada saya. InsyaAllah buku-buku ready stock ni banyak. Adalah 10 judul tapi cuma semua ada stok. Anda boleh beli insyaAllah. Bila awak beli tu, ada income kita akan cetak buku baru. Buku ni ada. Kita ready buku dah. Kalau nak kata, oh nanti macam mana ni konteks, awak boleh baca secara percuma juga dekat Pustaka Asyamilah app. Dekat Android, dekat iPhone, awak boleh tengok, boleh baca. Pustaka Asyamilah tu semua buku kita ada. Banyak buku yang kita terbit yang lain, kita tak boleh nak cetak. Macam kat sini yang tak ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kita dah terbitkan pun tapi tak mampu nak cetak.
ada buku-buku yang lain lagi. Buku Sahih Muslim dalam proses tapi tak mampu nak cetak. Buku Fiqh Manhaji juga telah siap tapi kita tak mampu nak cetak. Mesin kita tak mampu nak bayar disebabkan cash flow yang sangat berat sekarang ni. Saya pun fikir juga dengan isteri, kalau ikut daripada sudut cash flow kita dan sebagainya ni, sebenarnya kita kena tutup dah kedai kita ni. Kita dah kena tutup penerbitan kita ni. Kita tak boleh teruskan lagi. Tetapi saya dan juga isteri tak mampu untuk buat begitu. Disebabkan bila kita tutup penerbitan, pertama, kita tak akan menerbit buku-buku lain lagi. Yang kedua, buku-buku kita yang ada, yang akan terbit, yang bakal terbit, tak berjaya diterbitkan. Dan projek kita akan sedikit terkendala. Sebab ini bahan-bahan ilmu utama. Ini modulnya. Kalau modul tidak dapat diberikan kepada orang ramai, ia menyukarkan projek memandaikan umat dengan ilmu. Itu pandangan saya. Ya, kita tahu boleh pakai e-book dan sebagainya. Tetapi inilah yang biasa orang pakai dan lebih banyak manfaat. Apabila orang memegangnya, ia lebih banyak manfaat. Jadi sahabat-sahabat, Allah Ta'ala alam. Terima kasih banyak dengan celoteh saya. Pagi ni saya rekod pagi. Moga-moga ada manfaat, insyaAllah. Support projek memandaikan umat dengan ilmu. Anda beli di Shopee ataupun dekat WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.